subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan lagi bagi kita dapat hadir bersama-sama pada hari ini, menjadi di antara tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita dapat istiqamah, insya-Allah. Dan semoga segala amalan kita Allah Subhanahu wa taala terima. Allahumma amin. Selawat dan salam kita ucapkan sebanyak-banyaknya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahli keluarga Nabi, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut mereka sehingga hari kiamat. Hadirin tuan-tuan, apa khabar? Sihat? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan afiat. Hadirin tuan-tuan, malam ni 3 hari bulan Zulqa'dah 1400 Zulhijjah, 3 hari bulan Zulhijjah 1443 Hijriah. Kita telah berada di penghujung tahun, tuan-tuan puan-puan, dalam kalender Hijri. Dan juga kita berada di antara salah satu bulan yang haram, bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berada di salah satu bulan haji. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, sebagai kaum muslimin, kita kena ketahui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kita kalender kita sendiri. Sebagai orang Islam, tuan-puan, kita kena ketahui kita ada kalender kita sendiri yang kita kenali sebagai kalender Hijri ataupun kalender-kalender Islam. Sebagai umat Islam, kita kena guna kalender kita, dan kita kena ketahui kalender kita. Sebagai seorang Islam ataupun sebagai seorang Muslim, tuan-tuan, menjadi di antara satu bentuk perkara yang mendukacitakan bila sebagai seorang Muslim tidak mengetahui kalender mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, kita ada kalender kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya perkiraan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada berapa bulan, tuan-tuan? Ada 12 bulan. Apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan 12 syahra, 12 bulan. 12 bulan apa, tuan-tuan? 12 bulan Hijri. Ada kalender lain ke? Tak ada, kalender Hijri. Yang bermula dengan bulan apa, tuan-tuan rahmati Allah? Bulan 1 bulan Hijri, bulan 1 bulan apa? Bulan Muharram. Bulan yang kedua, bulan 1 bulan Muharram. Bulan 2, bulan 2 Safar. Muharram, Safar. 3 Rabiul Awal. 4 Rabiul Akhir. 5 Jamadil Awal. 6 Jumadil Akhir ataupun Jumadil Thani. 7 Rajab. 8 Sya'ban. 9 Ramadan. 10 Syawal. 11 Zulqa'dah. 12 Zulhijjah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna 'iddatash shuhur 'inda Allah 12 syahra,
sesungguhnya perkiraan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan. 12 bulan yang kita sebutkan tadi, hadirin tuan-tuan. Fi kitabillah. 12 bulan ni merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang tetapkan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan juga bumi, minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan ada 4 bulan haram. Apa dia 4 bulan haram? Di dalam Islam, di dalam kalender Islam, di dalam kalender Islam ataupun di dalam bulan-bulan Islam. Apa dia 4 bulan haram, tuan-tuan rahmati Allah? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, setelah Nabi menyebutkan lebih kurang firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, kemudian Nabi SAW bersabda, "Thalathatun mutawaliyat." 4 bulan haram ni tuan-tuan adalah 3 bulan berturut-turut, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Satu lagi bulan apa tuan-tuan? Wa Rajab, Mudhar alladhi baina Jumadi wa Sya'ban. Satu lagi bulan adalah bulan Rajab yang terletak di antara Jumadil Akhir dan juga Sya'ban. Ada 4 bulan haram: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Dzalikad dinul qayyim." Itulah petunjuk agama yang lurus. Maknanya apabila kita menggunakan kalender Islam dan kita ketahui bulan-bulan yang haram, itulah merupakan petunjuk agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum ila akhir ayah. Maka kalian janganlah menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Hadirin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ada apa di bulan haram, tuan-tuan? Apa maksud bulan-bulan haram? Maksud bulan-bulan haram ni, tuan-tuan, adalah bulan-bulan yang suci. Haram tu bermaksud, di antara maksud haram adalah suci. Di antara maksud yang lain, haram adalah bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan peperangan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan angkat senjata. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan dosa dan maksiat. Adakah di bulan-bulan selain bulan haram halal? La. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Perkara yang halal itu telah jelas, perkara yang haram pun jelas. Haram tetap haram, tuan-tuan puan-puan, tetapi di bulan-bulan haram lebih haram lagi. Maknanya ancaman, amaran, peringatan daripada Allah bagi sesiapa yang melakukan dosa dan maksiat, kezaliman pada bulan-bulan haram lebih berat berbanding bulan-bulan selain bulan haram. Maka begitu juga janji Allah, anugerah Allah yang Allah Ta'ala berikan, tawarkan kepada mereka yang berusaha untuk meningkatkan amalan saleh di bulan-bulan haram, berlipat kali ganda berbanding bulan-bulan selain haram. Tanpa kita sedari, tuan-puan, sama ada kita sedar ataupun tak sedar, kita berada di salah satu bulan yang haram, iaitu bulan Zulhijjah. Itulah topik yang kita nak sampaikan pada malam ini, tuan-puan, iaitu keutamaan bulan Zulhijjah dan juga amalan-amalan sunnah di dalamnya, khasnya di 10 awal Zulhijjah. Hadirin tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan yang besar, tuan-puan, kita sebutkan adalah bulan Zulhijjah merupakan di antara bulan yang haram. Bulan yang Allah sebut dalam Quran tadi, minha arba'atun hurum. Salah satu 4 bulan haram adalah bulan Zulhijjah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa di antara keutamaan bulan Zulhijjah? Bulan Zulhijjah merupakan bulan yang terakhir di dalam kalender Islam. Setahun 12 bulan, bulan yang ke-12, bulan yang terakhir adalah bulan Zulhijjah. Yang kedua. Yang ketiga, keutamaan bulan Zulhijjah, tuan-tuan, ia merupakan di antara bulan-bulan haji. Seperti mana kita ketahui, jemaah-jemaah haji telah berangkat dan ramai
ramai dah jemaah haji. Hampir keseluruhan jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji tahun ni telah sampai dekat haram ataupun Masjidil Haram. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepada mereka haji yang mabrur insya-Allah. Allah SWT memudahkan perjalanan haji mereka, diberikan kemudahan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepada kita tuan-tuan yang mungkin tak berkesempatan, tak berpeluang menunaikan ibadah haji pada tahun ni, semoga Allah Ta'ala memudahkan kita pada tahun hadapan. Dan semoga yang telah pergi lagi dipermudahkan dapat pergi lagi insya-Allah. Semoga yang dah pergi dipermudahkan dapat pergi lagi insya-Allah. Ya. Hadirin tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, saya sangat suka untuk menyarankan kepada sesiapa yang belum menunaikan ibadah haji, setiap tahun kena doa semoga Allah pilih pada tahun tersebut. Sebab apa tuan-tuan rahmati Allah? Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan hamba-Nya, tak ada satu kuasa pun yang boleh halang. Kalau kita lihat kita punya kemampuan tuan-tuan, yang berikan kita kekuatan, kemampuan siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita jangan pandang kita punya kekuatan, kemampuan, persediaan. Kita pandang dengan apa? Qudratullah Azza wa Jalla. Menjadi duyufur rahman ni tuan-tuan pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap tahun kita doa. Tahun ni tak dapat tuan-tuan, tak mengapa, tahun depan doa pula, semoga Allah pilih tahun depan. Di samping doa, jangan lupa usaha, jangan lupa buat simpanan, jangan lupa buat persiapan, ya? Jangan lupa daftar haji dekat tabung haji. Dia kena ketahui juga tuan-tuan ni, walaupun saya pasti ramai di antara tuan-tuan telah ketahui, cuma mungkin ada juga yang tak ketahui. So kita sampaikan perkongsian. Tak semua yang memiliki simpanan tabung haji daftar haji ataupun telah daftar haji. Tetapi semua yang telah mendaftar haji pasti ada simpanan dekat tabung haji. Saya jumpa agak ramai juga tuan-tuan ni, mereka yang ada simpanan dekat tabung haji tapi mereka belum daftar haji. Haji ni tuan-tuan kena daftar minimum RM1,200 seingat saya. Kita kena simpan, kita tak boleh keluarkan. Kita akan dapat giliran haji bila? Mungkin lama lagi lah. Alhamdulillah sekarang ni tuan-tuan dah ramai dari kesedaran. Bahkan anak-anak kita, cucu kita mungkin yang baru lahir, mungkin tak sampai lagi sebulan, rezeki Allah Ta'ala berikan, mak ayah ada kemampuan, mereka daftar siap-siap dah haji untuk anak-anak mereka. Kalau kita daftar sekarang tuan-tuan, insya-Allah Ta'ala kita akan pergi lama lah. Lambat lagi tu, mungkin 60-70 tahun lagi, silap-silap 80 tahun. Anak-anak saya tuan-tuan yang paling kecil setakat ni umur 2 tahun lebih, hari tu kita daftar haji. Kalau ikut giliran dia tuan-tuan lebih kurang, insya-Allah kalau ikut giliran lah, umur dia ketika itu mungkin 80-an. Mungkin ketika itu dah tak ada dah dekat muka bumi ni, means dah meninggal dunia. Sebab apa tuan-tuan? Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ashabus Sunan, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku ini, kata Nabi SAW, di antara 60 hingga 70. Wa aqalluhum man yajuzu dhalik, dan sedikit daripada kalangan mereka lebih daripada 60-70. Maknanya apa? Ramai di antara kita yang akan bertemu dengan Allah ataupun meninggal dunia belum sampai umur 60 tahun. Sedikit sangat tuan-tuan, aqal, terlalu sedikit di kalangan kita ni lebih daripada 70 tahun. Dan memang berlaku. Ramai tak? Dalam ni ada tak umur 70 tahun ke atas? Saya rasa tak ada kot. Ada tak tuan-tuan? Mungkin tak ada kot. Saya rasa semua nampak beli-beli je. Insya-Allah. Hadirin yang dikasihi, sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, tapi tak apa tuan-tuan, bagi sesiapa yang belum daftar haji, segerakan daftar haji. Saya siap-siap maklumkan saya bukan staf tabung haji tuan-tuan ni. Saja nak bagi tahu, iklan, sebarkan. Semoga Allah mudahkan saya pun akan dapat sama akhirat. So kita daftar tuan-tuan. Tak apalah lambat lagi, yang penting daftar. Dan mungkin saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan rahmati Allah, peluang untuk pergi haji pada tahun tersebut. Tapi ada beberapa syarat. Sekali lagi saya katakan, saya bukan staf tabung haji tuan-tuan ya. Saya cuma sampaikan perkongsian, terutamanya bagi sesiapa yang berazam untuk pergi haji segera.
haji, dan juga bagi mereka yang nak pergi kali kedua atau ketiga contoh. Ahlan wa sahlan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan. Pertama sekali tuan-tuan, kena daftar haji lah, satu. Duanya, minimum 5 tahun. Minimum 5 tahun daftar. Yang ketiga, tuan-tuan terhormati Allah, kena alert ataupun kena ambil tahu waktu tabung haji berikan pengumuman rayuan. Wajib buat rayuan. Ini tips tuan-tuan Alhamdulillah kita telah praktikkan, dan Alhamdulillah ada yang memang walaupun belum ikut giliran tapi pergi haji tahun ni insya-Allah. Minggu hadapan mereka fly. Alhamdulillah. Kemudian tuan-tuan terhormati Allah Ta'ala, semasa rayuan dibuka wajib merayu. Walaupun tak dapat tak apa, tapi wajib dalam sistem ada rayuan. Kemudian yang terakhir sekali tuan-tuan, siapkan bekalan perbelanjaan minimum 40,000 lebih kurang. Kalau tahun ni tuan-tuan minimum 40,000 lah. Dan kuota haji ni tuan-tuan mengikut kuota tabung haji bukan kuota furada ataupun yang dikenali sebagai visa khas. Cuma yang visa khas ni tuan-tuan di cerita yang lain lah, cerita yang lain. So yang saya kongsikan dengan tuan-tuan ni cerita yang ni. So sesiapa yang azam untuk pergi ibadah haji insya-Allah tahun hadapan, tuan-tuan penuhi syarat-syarat tadi, insya-Allah Ta'ala tuan-tuan akan dapat pergi menunaikan pada tahun hadapan, insya-Allah. Cuma kena buat persiapan lah, terutamanya amount tu. Tahun ni 40 tuan-tuan, tahun depan wallahu alam bissawab. Ya? Ya, silakan. Nak tanya? Silakan. Boleh buka mas tuan, saya tak dengar. Dia tak semestinya dalam tabung haji 40,000, tak. Dalam tabung haji minimum, kalau ikut yang baru ni lah punya pengalaman, kita tolong uruskan tuan-tuan, minimum kena ada, subhanallahil azim, 13,000. 13,000. Tapi time dapat, time kalau nak pergi, nak merayu yang ikut kota yang last-last tu baru masukkan pun tak apa. Tak semestinya kena ada dah. Sebab saya punya abang sepupu tuan-tuan baru juga macam tu. Dia tak ada pun dalam tu ada 13k tak. Kita baru bagi tahu kena ada dalam tu supaya tabung haji akan ambil dulu, lepas tu tabung haji akan refund balik. Dan tuan-tuan akan pergi haji bukan melalui tabung haji, travel under tabung haji yang disebut sebagai PJH, pengelola jemaah haji yang berdaftar di bawah tabung haji. So tuan-tuan perempuan akan pergi tahun tu, walaupun tak ikut giliran tuan-tuan giliran mungkin lama lagi. Cuma kena siapkan tu saja tuan-tuan. Saya tak ada apa-apa kepentingan tuan-tuan, saya ulang semula, saya tak ada apa-apa kepentingan. Cuma saya sampaikan saja sebab saya rasa ramai yang tak tahu, ramai yang tak ada pendedahan. So mungkin ada di antara tuan-tuan yang dapat pendedahan pada malam ni, ada keinginan, ada azam buat simpanan dan sebagainya. Tahun depan tuan-tuan berangkat, insya-Allah Ta'ala saya pun akan dapat pahala haji. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan dapat pahala serupa orang yang melakukan kebaikan. Itu sahaja tuan-tuan, maksud saya untuk berikan perkongsian. Semoga tuan-tuan dapat peluang, insya-Allah dapat pergi tahun hadapan. Dan doakan untuk saya juga dapat pergi juga lagi tahun depan, insya-Allah. Allahumma amin. Baik, hadirin tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada keutamaan bulan Zulhijjah tuan-tuan. Selain yang kita sebutkan tadi, apa lagi keutamaan bulan Zulhijjah? Di dalamnya ada 10 hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu 1 hingga 10 Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat yang kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa layalin 'ashr. Dan demi malam yang 10, Allah SWT bersumpah demi malam yang 10. Ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama mufassirin yang mu'tabar berkaitan dengan apa maksud 10 malam itu tuan-tuan. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif menyebutkan bahawa penafsiran yang lebih tepat adalah walayalin 'ashr, dan demi malam yang 10 itu adalah malam 10 awal Zulhijjah. Baik.
Kalau tuan-tuan tanya, di antara 10 akhir Ramadan dan juga 10 awal Zulhijjah, yang mana lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang mana lebih utama? 10 malam akhir Ramadan ataupun 10 awal Zulhijjah? Ada di antara para ulama menyatakan bahawa yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 10 hari awal Zulhijjah. Tanpa kita sedar ataupun tidak, tuan-tuan, kita berada di dalamnya ketika ini. Malam ni malam ketiga dah, tuan-tuan. 10 akhir Ramadan sangat mulia di sisi Allah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab di sana ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Betul? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alf syahr. Sebaliknya, tuan-tuan, di awal 10 Zulhijjah, setiap hari itu merupakan hari-hari yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ibn Majah, juga Imam Ahmad, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan hadis ini kata Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullah, sanad hadis ini sahih sesuai dengan syarat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ma min yawm akthar. Lahzah, mana dah hadis ni? Mana dah hadis ni? Baik. Ma min ayyam al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama awal Zulhijjah. Allahu Akbar. Betapa besarnya keutamaan, tuan-tuan dan puan, ya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak pula jihad di jalan Allah. Maknanya lebih afdal, tuan-tuan, melainkan mereka yang keluar berjihad dengan diri mereka, dengan jiwa mereka, harta mereka, dan mereka tak kembali. Maknanya amal saleh ketika ini, tuan-tuan rahmati Allah, sangat besar nilainya di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu kita jangan sia-siakan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan mungkin pastinya, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, tuan-tuan mesti akan bertanya, apakah di antara amalan-amalan yang dianjurkan kepada kita semua untuk kita hidupkan di 10 hari pertama awal Zulhijjah? Dan saya kira mungkin ataupun ramai di antara kita telah ketahui. Yang telah ketahui, tuan-tuan, anggaplah ia merupakan di antara bentuk peringatan kita bersama ulang kaji, insya-Allah. Semoga menjadi sebab untuk kita semua dapat ambil iktibar dan juga kita amalkan. Dan juga jangan lupa sampaikan, insya-Allah, sampaikan kepada mereka-mereka yang kita kasih. Semoga kita pun dapat bersama-sama beramal, dan semoga kita semua sama-sama dapat menuju syurga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya. Amalan yang pertama, tuan-tuan, apa yang kita nak amal? Seperti mana kita ketahui, yang pertama sekali, berpuasa. Jika kita mampu, tuan-tuan rahmati Allah, berpuasa pada hari pertama sehingga 9 Zulhijjah, seperti mana dalam hadis dari Hunaydah ibn Khalid, dari isteri beliau, beberapa isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Zulhijjah wa yawm Ashura wa 3 ayyam min kulli shahr awal ithnain min ash-shahr wal khamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti diceritakan oleh sebahagian isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan Nabi biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah. Nabi SAW juga biasa berpuasa pada hari Ashura, iaitu 10 Muharram. Rasulullah SAW juga biasa berpuasa 3 hari setiap bulan
Dan Rasulullah SAW juga biasa berpuasa pada hari Isnin dan juga Khamis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam apa tuan-tuan? Imam Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh ulama hadis. Jika mampu 9 hari tuan-tuan. Jika tak mampu 9 hari, berapa hari? 8 hari. Tak mampu 8, 7 hari. Tak mampu 7, 6, 5, 4, 3, 2. Paling kurang pun tuan-tuan dirahmati Allah, jangan tinggalkan puasa pada 9 Zulhijjah, ataupun dikenali sebagai puasa hari Arafah. Bila tuan-tuan? Sabtu hadapan. Tapi janganlah target Sabtu depan je, usahakanlah untuk tambah sikit. Takkan satu hari je kan, contoh. Melainkan tak mampu, ya. Tapi mampu tak mampu ni tuan-tuan kembali kepada kita lah. Paling kurang tadi tu kita kata tak mampu nak 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Paling kurang pun tuan-tuan sehari tu jangan tinggal lah. So letakkan siap-siap kalender. Yelah, walaupun di sana ada perbahasan di kalangan para ulama berkaitan dengan puasa hari Sabtu sahaja kan? So ala kulli hal la ba'sa bih. Kita keluar daripada khilaf tu tuan-tuan, paling kurang pun puasa lah pada hari Arafah. Letakkan di kalender kita siap-siap tuan-tuan. Ingatkan keluarga kita, rakan-rakan kita, insya-Allah. Semoga Allah SWT mudahkan kita dapat puasa hari Arafah pada tahun ni. Contoh kita tak berangkat haji. Kalau kita berangkat haji tuan-tuan, kita tak dianjurkan puasa, sebab ketika itu kita berwukuf dekat Arafah. Bila mengenang kembali memori wukuf ni tuan-tuan ni, masya-Allah, rindu rasa kan. Dia merupakan memori yang paling indah tuan-tuan dalam kehidupan. Walaupun susah payah, haji ni memang susah payah tuan-tuan. Susah payah. Senang macam mana pun memang susah. Package mahal macam mana pun tuan-tuan, ada kesusahan dia, ada mujahadah dia, ada ujian dia tuan-tuan yang dikasih, ada cabaran dia. Saya pernah ada pengalaman tuan-tuan, bawa jemaah haji yang package yang antara paling mahal lah saya rasa. Yang mungkin itulah kali pertama, ataupun mungkin tak tahulah ada peluang tak lagi untuk bawa jemaah dengan package tu. Mahal tuan-tuan ni. Ataupun mungkin ada di antara tuan-tuan yang biasa dengan amount tu mungkin rasa tak mahal, tapi saya peribadi mahal lah. 100,000 lebih tuan-tuan seorang. So time tu rezeki lah Allah Ta'ala bagi, kurniakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, kan kata Allah Ta'ala. Cerita ni tuan-tuan bukan nak ujub apa semua, tak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, saja nak cerita nikmat yang Allah berikan. Semoga Allah mudahkan kita juga. Cuma nak cerita kesusahan mujahadah haji tu tuan-tuan, cabaran dia. Semasa tu tuan-tuan saya belum pernah haji. Itulah kali pertama Allah mudahkan saya dapat pergi haji. Dan rezeki tuan-tuan ni alhamdulillah, ketika tu memang jadi pembimbing haji lah. Dan itulah kali pertama saya pergi dalam keadaan package yang masya-Allah tuan-tuan ni selesa sangat lah tuan-tuan. Selesa, memang selesa. Ada lagi package lagi mahal daripada tu ada. Cuma yang tu pun Allahu Akbar, memang selesa sangat lah. Sampai dekat Jeddah tuan-tuan ni. Tapi saya taklah duduk dekat business class tu. Kita kan bertugas, so kita dekat ekonomi lah. Tapi dekat ekonomi paling depan tuan-tuan. Sebab apa? Kita nak pantau kita punya jemaah. So jemaah tuan-tuan dekat first class, sampai dekat airport Jeddah. Turun daripada flight tuan-tuan, turun daripada pesawat, dah ada dah BMW tunggu dah. Dah ada. Cuma ketika tu tuan-tuan ujian pertama sekali, saya pun terlepas pandang. Saya punya travel time tu rakan mungkin tak berapa jelas brief kat saya. Lagipun saya first time haji time tu, so kita terlepas BMW tu. Allahu Akbar, terkenang. So bila terlepas BMW tu dah ada dah, tapi terlepas, so kita naik juga kenderaan yang biasa ke terminal Hujjaj yang biasa. Sepatutnya kita tak terminal tu tuan-tuan, tak, dia ada terminal tempat lain. So kita pergi terminal tu, Allahu Akbar, qaddarallahu ma syaa. Tuan-tuan tahu berapa jam tunggu kat situ? Nak menunggu BMW tu datang balik. Walhal tak jauh pun. Cuma disebabkan miscommunication, ala kulli hal itu ketentuan Allah SWT. 4 jam tuan-tuan, lebih kurang. Lebih kurang lah 3-4 jam. Lama. Itu pun ujian dah. Subhanallah. Datang juga BMW tadi akhirnya.
pergi terminal balik tuan-tuan, yang memang terminal sepatutnya pergi, disebabkan lambat sampai kat situ, tunggu pula 2 jam lebih. Allah, itu dah cabaran nak cerita cabaran susah payah. Allah, tapi itu di antara kenangan lah tuan-tuan Dan Masya Allah, tabarakallah, jumlah haji yang saya bawa tu tuan-tuan 4 orang saja, 4 orang saja, dan masih berhubung baik sekarang tuan-tuan. Dan Masya Allah, Allah luaskan rezeki beliau rahimahullah, hafizahullah, semoga Allah murahkan rezeki, berikan taufik. Itu kali ke-7 pergi haji tuan-tuan. Ada juga persoalan kan, mengapa pergi haji berkali-kali ni? Alangkah baiknya kalau hajikan orang lain. Ni kita nak buat satu bentuk kenyataan yang kita kena berikan pencerahan. Hadirin yang dirahmati dan dikasihi Allah, bagi sesiapa yang tak ada istita'ah ni apa? Kemampuan. Mereka tak wajib pergi haji. Jelas? Siapa tak ada istita'ah, kemampuan, maka tak wajib haji tuan-tuan. Orang yang nak sponsor pergi haji, itu pilihan dia. Itu bukan kewajipan. Pilihan. Itu kena faham. Dan tak menjadi masalah pun kalau nak pergi haji berkali-kali. Sebab apa tuan-tuan? Tujuan pergi haji tu untuk apa? Bukan orang nak gelaran tuan-tuan. Tak. Kalau nak gelaran cukup sekali dah. Betul tak? Kalau tuan-tuan tanya mereka yang pergi berkali-kali, tuan-tuan tanya kenapa pergi? Nikmat haji tu tuan-tuan yang dikasih. Susah payah tu, itulah nikmat sebenarnya. Dan mereka susahkan orang tak? Tak. Mereka ada fulus. Mereka zalim tak dengan orang lain? Maknanya mereka potong queue tak? Tak potong. Mereka ikut laluan yang lain tuan-tuan. Mereka tak ambil pun queue orang lain, tidak. Mereka minta-minta orang lain tak? Tak. Dan lebih baik duit mereka pergi ke situ berbanding mereka keluarkan duit dengan amount yang sama, bahkan mungkin lebih, pergi berfoya-foya contoh, pergi entah ke mana-mana. Betul tak? So kita jangan kita buruk sangka dengan mereka-mereka yang kerap pergi. Dan kalau tuan-tuan tanya mereka yang kerap pergi ni tuan-tuan, kenapa nak pergi susah payah ni? Sebab hajinya susah payah, bukan mudah tuan-tuan. Macam saya sebut tadi, package mahal tu sangat, tapi still mujahadah. Sebab mereka mungkin dah biasa hidup mewah, selesa dan sebagainya. Kemah dekat Mina tuan-tuan, ya, bagi sesiapa yang dah pernah ziarah tank umrah ataupun dah pergi haji, kemah dekat Mina mewah macam mana pun tetap mujahadah bagi diorang. Sebab still akan bersama dengan orang lain. Betul tak? So itu mujahadah. And then ketentuan Allah, time kami pergi tu tuan-tuan, kenderaan khas yang mereka memang disewakan untuk mereka, biasanya boleh masuk kawasan kemah kat Mina tu. Tapi tahun kami pergi tu tak boleh masuk, kena parking dekat luar kawasan Mina, jalan kaki juga tuan-tuan nak pergi ke kemah. Susah tak susah? Susah. Mujahadah. Tapi mereka Allah mudahkan, ada keinginan, Masya Allah. Dan kita tak perlu nak kata lagi baik kamu hajikan orang lain. Itu pilihan dia nak hajikan. Dan kita jangan kata alangkah baik kamu guna duit tu untuk sedekah. Kita jangan buruk sangka tuan-tuan, kita tak tahu mereka sedekah senyap-senyap yang kita pun tak tahu. Dan sepatutnya kita doa semoga Allah mudahkan mereka, dan Allah Ta'ala mudahkan kita juga. Sebab ada kenyataan-kenyataan macam ni tuan-tuan yang sampai pada kita, rakan-rakan saya yang suka pergi kerap ni kan, sampai pada mereka juga. So mereka sampaikan pada saya, Ustaz jika boleh sampaikan, sampaikanlah. Kita pun bukannya nak menyusahkan orang, kita rasa nikmat nak pergi, seronok, dan kita nak dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan kita pergi berkali-kali tu, sebab kita nak dekatkan diri pada Allah. Suasana dekat Arafah, wukuf dekat Arafah tuan-tuan, Allah, memori yang sangat indah dalam kehidupan. Ya, ala kulli hal, itu di antara hadirin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita insya-Allah. Dan seterusnya tuan-tuan dirahmati Allah, alhamdulillah Allah mudahkan saya dapat bawa isteri saya pada tahun berikutnya. Tuan-tuan tahu, isteri saya dapat visa awal tuan-tuan. Saya dapat confirm visa bila? Hari ni kami fly, dan itulah penerbangan yang terakhir daripada KLIA ke Jeddah. Saya dapat confirm visa tuan-tuan pada pagi tu, lebih kurang 12-belasan pagi. Flight hari tu petang. Sebab tu saya kata, setiap tahun tuan-tuan kita doa, selagi belum penerbangan yang terakhir, selagi itu kita mohon pada Allah, ya Allah mudahkan, ya Allah. Tak dapat tahun tu tuan-tuan, jangan lupa tahun hadapan, ya. Itu yang kita
kita berpuasa semasa wukuf dekat Arafah. Mereka wukuf, kita berpuasa dekat sini. Dan waktu doa tuan-tuan rahmati Allah, sepanjang kita berpuasa. Dan tak perlu tuan-tuan bersusah payah nak mencari waktu wukuf kat sana, kemudian kita pun nak convert kita kat sini. La, dia tak sama tuan-tuan. Keutamaan mereka semasa mereka wukuf dekat Arafah, kita semasa kita berpuasa di hari Arafah. Baik. Yang pertama puasa. Yang kedua, tuan-tuan rahmati Allah, banyakkan takbir dan zikir. Banyakkan takbir dan zikir. Apa jua bentuk takbir? Dan kita pun ketahui di sana ada takbir mutlak dan juga takbir muqayyad. Takbir mutlak ni tuan-tuan rahmati Allah adalah takbir yang tak terkait dengan waktu khusus. 1 hingga 10 tuan-tuan nak takbir bila-bila masa, ahlan wa sahlan. Nak takbir berapa banyak, ahlan wa sahlan, silakan. Adapun takbir muqayyad yang kita kenali sebagai takbir Aidil Fitr ataupun Aidil Adha. Ya? So kita nak Aidil Adha, takbir raya lah, Aidil Adha. Bermula bila tuan-tuan? Yang kita dianjurkan bertakbir setelah selesai solat fardu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Huwallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Takbir. Tapi mungkin sebab kita dekat Malaysia biasa takbir Allahu Akbar, Allah, dia sayu sikit kan. Tapi kalau tak sayu pun tuan-tuan boleh je, tak ada masalah. Cuma mungkin kita dah biasa sayu kan, takbir, tak menjadi masalah. Boleh, dua-dua pun boleh. Baik, bila semasa 9 Zulhijjah, subuh, setelah subuh 9 Zulhijjah pada hari Arafah, ketika itu kita telah dianjurkan untuk bertakbir dengan takbir muqayyad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Sampai bila tuan-tuan rahmati Allah? Waktu takbir muqayyad sampai 13 Zulhijjah setelah selesai solat fardu asar. So itu waktu yang ada dikaitkan dengan waktu ataupun disebut sebagai takbir muqayyad. Jadi kita banyakkan tuan-tuan rahmati Allah, banyakkan. Dan kita pun kena ketahui juga yang mana lebih utama tuan-tuan di sisi Allah Ta'ala, hari raya Aidil Adha ataupun hari raya Aidil Fitr. Yang mana lebih utama? Yang mana lebih afdal? Tuan-tuan, raya haji ke raya puasa? Tuan-tuan bersama saya ke? Raya haji. Sebab apa raya haji tuan-tuan? Raya haji kita beraya berapa hari? 4 hari. Betul? 10, 11, 12, 13. 4 hari tuan-tuan kita diharamkan berpuasa. Maknanya apa raya? Semasa Aidil Fitr, berapa hari kita diharamkan berpuasa? 1 hari. Itu satu dalil yang jelas. 2, takbir muqayyad. Bila? Kalau raya haji tuan-tuan bermula 9 Zulhijjah sehingga 11, 12, 13 Zulhijjah. Raya puasa bila? Malam raya sampai sebelum didirikan salat. Itu pun dah nampak jauh dah qadar tu. Cuma kita tak boleh nafikan tuan-tuan rahmati Allah, suasana dekat negara kita lebih mengagungkan Aidil Fitr berbanding Aidil Adha. So ni di antara perkara yang kita kena sama-sama muhasabah. Macam mana kita nak agungkan Aidil Adha ni tuan-tuan rahmati Allah? Macam mana? Macam mana? Hidupkan amalan-amalan yang kita sebutkan ni di 10 awal Zulhijjah. Yang pertama tadi puasa kan, yang kedua takbir dan zikir. Yang ketiga apa tuan-tuan? Haji umrah. So kita yang tak pergi tuan-tuan tak berpeluang lah haji umrah. Baik. Yang keempat, banyakkan amal saleh. Apa jua amal saleh? Yang kelima, berkorban. Istimewanya mereka yang berkorban tuan-tuan, penama-penama korban, mereka dimakruhkan ataupun sunnah untuk tidak potong kuku dan potong bulu-bulu, rambut dan sebagainya. Itu keistimewaan penama-penama korban. Sama seperti mana siapa tuan-tuan? Pantang larang ni sama seperti mereka yang sedang dalam keadaan ihram. Sama. So mereka yang menyertai ibadah korban, nama mereka ada penama korban. So mereka ada feel tu. Bagi mereka yang tak menyertai ibadah korban tuan-tuan, kurang sikit feel tu, betul tak?
Sebab mereka tak ada pantang larang tu, tak perlu. Satu. Duanya, yang ada pantang larang ni tuan-puan adalah penama sahaja. Penama sahaja. Dia bukan satu keluarga, penama korban. Walaupun kita pun ketahui satu bahagian lembu ataupun unta ataupun seekor kambing cukup untuk diri dan keluarga punya korban. Tapi kalau kita punya keluarga banyak yang sedia join korban, tak berjadi masalah. Sebagai contoh, seekor lembu tuan-puan, keluarga kita tong-tong 20 orang contoh, masing-masing kongsi kan. Walaupun 20 orang boleh, tak menjadi masalah, harus. Tuan boleh rujuk dekat fatwa mufti wilayah, dekat website. So boleh 20 orang ke 30 orang terkumpul untuk seekor lembu, tapi hanya ada 7 nama. So yang dikenakan pantang larang tadi hanya 7 orang sahaja. Dan itu yang kita maksudkan, keistimewaan mereka yang join korban ni tuan-tuan. So mereka ada pantang larang. Mereka yang dalam ihram sampai bila mereka pantang larang ni? Sampai mereka selesai nafar awal. Sama. So itu di antara usaha kita untuk kita sama-sama dapat membesarkan, mengagungkan 10 awal Zulhijjah ni tuan-tuan rahmati Allah. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan rahmati Allah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita insan, kita manusia yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia ni melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Tuan-tuan, kita insan yang tak dapat lari daripada dosa dan kesalahan. So kita banyakkan taubat dan istighfar kepada Allah, dan kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Banyakkan istighfar, banyakkan taubat kepada Allah Ta'ala di 10 awal Zulhijjah. Itu beberapa amal yang kita kongsikan tuan-tuan pada malam ni, yang kita nak usahakan amal di 10 awal Zulhijjah ni insya-Allah. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan bagi kita semua dan menerima segala amal kita. Hadirin, kehidupan kita dekat dunia ni merupakan kehidupan yang sangat singkat. Sekejap je tuan-puan, sekejap saja, 60-70 tahun. Kalau kita tanya umur kita sekarang berapa, ya? Saya umur berapa tuan-puan? Saya 30-an lagi. Tahun ni kalau ikut Masihi tuan-puan 34. Kalau ikut Hijri 36. Tua dah tu. Tuan-tuan puan-puan, masing-masing tanyalah, masing-masing jawab. Kalau ikut umur Nabi SAW, Nabi wafat umur 63. Ikut kalender apa tuan-puan 63 tahun tu? Mestilah kalender Hijri. 63 tahun Hijri tau. Kita punya tarikh lahir tuan-puan, tarikh lahir ikut tarikh apa? Contoh tuan-puan yang biasa wish birthday, happy birthday, anniversary, contoh saja nak tanya. Anniversary, tarikh anniversary atau birthday tu tuan-puan ingat apa? Tarikh Hijri kan masih? Ramai mungkin Masihi. Betul tak? Sebab apa tuan-puan? Memanglah kita daripada kecil guna Masihi kan, dan sistem kita pun guna Masihi. So kalau tuan-puan nak kembali balik tuan-puan ni, cek Hijri punya kalender. Masuk waktu azan dulu, lepas tu kita buat kesimpulan insya-Allah. Masuk waktu dah. Baik. Lepas azan kesimpulan insya-Allah.
Islam ataupun sebagai seorang Muslim adalah Allah kurniakan kepada kita kalender kita sendiri. Kita orang Islam, kita ada kalender kita sendiri. Sebagai seorang Muslim, tuan-puan, di antara kewajipan kita adalah kita guna kalender kita. Malulah kita kata kita orang Islam tapi kita tak tahu kalender kita, melainkan bulan-bulan tertentu. Ramadan, setiap hari kita ingat kalender. Siap tanya, mungkin time tu kita lupa Masihi punya kalender, tuan-puan. Mungkin. Sebab apa? Biasa kita tanya, hari ni berapa Ramadan? Kan? Hari ni berapa Ramadan lah? Kan? Kadang time tu kita lupa kalender Masihi. Berlalunya Ramadan, tuan-puan, Syawal. Syawal pun ingat beberapa hari. Sebab apa? Raya kan? Kemudian lupa dah. Bila pula ingat? Beberapa hari sebelum habis Syawal. Sebab apa? Tak habis lagi puasa 6 hari. So kena puasa cepat. So kita tak nak macam tu, tuan-puan ni. So kita biasakan diri kita guna kalender Islam. Setkan dekat smartphone kita, tuan-puan. Ajar anak isteri kita, didik juga mereka. Biasakan dengan kalender Islam. Cerita dekat mereka, tuan-puan, apa sejarah-sejarah yang berlaku dalam dunia Islam dekat kalender-kalender Islam. Apa keutamaan-keutamaan di kalender-kalender Islam, apa dia 4 bulan haram dan sebagainya. So kita kena kembali, tuan-puan rahmati Allah. Kalau bukan kita yang nak guna kalender Islam, siapa yang kita nak harapkan guna kalender Islam? Nak harapkan mereka yang belum Islam guna kalender kita? Tak, mana mungkin. Cuba boleh tanya, ada tak mereka yang belum Islam guna kalender Islam? Ada? Silap-silap mungkin tak ada. Wallahualam kalau ada, tuan-puan, cuba tanya, tahu tak kalender Islam? Sebutkan satu persatu. Tapi kalau kita tanya kita guna kalender siapa? Kita guna kalender bukan daripada Islam. Mungkin sebab apa? Mungkin sebab faktor penjajahan, tuan-puan. Wallahualam bissawab. Tapi yelah, nak buat macam mana? Tak boleh lari dah. Nak tinggal sistem cuti apa semua, tahunan semua kan. Tapi tak apa, tuan-puan, guna. Tapi sebagai orang Islam, jangan lupa Jangan tinggalkan kita punya kalender. Allah muliakan kita dengan kalender. Allah sebut dalam Quran, dalil dia, tuan-puan, dalam surah At-Taubah ayat 36. Nabi sebut dalam hadis Imam Al-Bukhari tentang perkara tu. So apa alasan kita sebagai orang Islam tak guna kalender kita? Yang pertama. Yang kedua, tuan-puan rahmati Allah, kita sebutkan beberapa keutamaan bulan Dzulhijjah secara umum dan juga khasnya 10 awal Dzulhijjah. Ada banyak keutamaan seperti yang kita sebutkan sebentar tadi. Bulan terakhir di dalam bulan Islam, bulan yang di dalamnya ada ayyam ma'dudat, hari-hari yang hari-hari yang berbilang-bilang. Ada hari tasyrik. Bulan di dalamnya ada 10 hari awal, bulan yang ada di dalamnya puasa hari Arafah dan sebagainya. Kemudian, tuan-puan, kita kongsikan 6 amal yang kita nak usahakan amal di 10 awal Dzulhijjah. Yang pertama tadi kita kongsikan apa, tuan-puan? Puasa. Jangan lupa puasa. Perbanyakkan puasa. Paling kurang puasa pada hari Arafah. Apa keutamaan puasa pada hari Arafah? Allah Ta'ala ampunkan dosa setahun lalu dan setahun akan datang. Ya Rabb, betapa besarnya keutamaan. Alangkah ruginya kalau kita tak ambil peluang tu, tuan-puan. Ajak anak isteri kita, keluarga kita sebanyak yang mungkin, insya-Allah. Yang kedua, kita kongsikan tadi, tuan-puan, banyakkan takbir dan zikir. Kita pun jelaskan ada takbir mutlak dan juga ada takbir muqayyad. Ya, bermula takbir muqayyad bila ataupun takbir raya bermula pada hari Arafah. Bermula pada hari Arafah, maknanya 9 Dzulhijjah itu dah boleh takbir raya selepas salat fardu. Yang ketiga, tuan-puan, kita kongsikan tadi perbanyakkan amal saleh. Apa je amal saleh? Qiyamul lail, Quran, zikrullah, tasbih, sadaqah, apa lagi? Quranul Karim, birrul walidain, akhlak karim, berakhlak dengan akhlak yang mulia dan sebagainya. Yang keempat, tuan-tuan rahmati Allah, menunaikan haji umrah. Haji dan umrah. Cuma kita tak berpeluang lah kan, sebab kita kat sini. Kalau kita kat sana boleh lah. Yang kelima, tuan-tuan rahmati Allah, apa tadi kita kongsikan? Subhanallahil azim, bertaubat kepada Allah terakhir. Yang kelima tu, tuan-puan, adalah berkorban. Berkorban. Korban. Ya? Sama-sama kita join korban. Siapa yang tak join korban lagi, tuan-puan, wallahualam, ada tak lagi open peluang untuk kita berkorban. Tapi kita joinlah korban dan kita berikan pengorbanan yang terbaik. Korban yang terbaik itu maksudnya apa, tuan-puan? Korban yang terbaik yang kita mampu. Jangan cari korban yang murah. Sebab apa? Itu pengorbanan kita. Melainkan kita memang pilih yang murah. Kita nak bagi pengorbanan yang kita nak persembahkan itu murah kepada Allah. Tak apalah, memang kita nak pilih yang tu. Tapi kita rugilah. Sebab apa? Kita boleh bagi yang lebih baik, mengapa pilih yang lebih murah? Ya? Dan kita pun tahu yang lebih utama buat dekat tempat kita.
puasa pada hari Arafah adalah sebelum kita, maknanya pada hari Jumaat. Betul tak? So persoalannya, mengapa kita tak berpuasa hari Arafah pada hari Jumaat? Betul tak tuan-tuan? Hadirin, ni jawapan dia clear dan jelas. Kita kena ikut di mana tempat kita berada. Sebab kita berpuasa tu tuan-tuan, sebab puasa pada 9 Zulhijjah. Maknanya 9 Zulhijjah di tempat kita. Di Saudi awal berbanding kita. Di Saudi dah 9 Zulhijjah, kita belum lagi. Puasa tu utama sebab apa? Puasa pada hari Arafah ataupun 9 Zulhijjah. Jelas, kita kena ikut di tempat kita tuan-tuan. Sama juga raya. Kita nak raya ikut mana? Ikut Saudi ke ikut tempatan? Jelas jawapan dia ikut tempatan. Sama juga dengan puasa tadi. Ikut Saudi ke ikut tempatan? Ikut tempatan. Ikut keputusan setempat kita. Dan hadirin tuan-tuan, pastinya kita tak sama dengan mereka yang sedang berwukuf. Tak sama. Walaupun kita puasa hari Arafah, sebab situ 9 Zulhijjah untuk kita. Bagi mereka, sebab mereka ketika itu mereka berwukuf, tapi mereka tak dianjurkan puasa. Itu jelaslah. Jelas, insya-Allah. So kita kena ikut pemerintah setempat tuan-tuan. Ini jelas. Tuan-tuan boleh rujuklah dekat fatwa-fatwa negeri-negeri setempat. Memang semuanya saya kira sepakat kena ikut ulil amri kita di negara kita. Putuskan bila kita Eid al-Adha hari Ahad 10 Zulhijjah. So maknanya automatik 9 Zulhijjah Sabtu tu adalah hari Arafah ataupun 9 Zulhijjah untuk kita. So pada hari itulah kita berpuasa. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga bermanfaat insya-Allah. Ada persoalan yang lain tuan-tuan puan-puan? Jelas insya-Allah. Terima kasih tuan-puan atas perhatian tuan-puan. Tuan-puan tolong doakan saya. Apa yang saya sampaikan saya dapat amal insya-Allah, keluarga saya pun dapat amal. Semoga tuan-puan juga beroleh sesuatu ilmu yang bermanfaat. Yang paling penting kita sama-sama usaha untuk ambil iktibar, kita amalkan bersama insya-Allah dan kita sampaikan. Barakallahu fikum ala husni istima'ikum, jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka